Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, bersama lagi dengan Cikgu K. Hari ini kita nak belajar tolak masa yang melibatkan bulan, tahun, dekad dan abad. Okey, jadi sebelum ni, video sebelum ni cikgu ada ajar tentang tambah masa, unit yang sama, bulan, tahun, dekad dan abad, tapi kali ni kita tukar operasi sahaja, kita nak tolak masa. Okey, jadi macam biasa kita tengok dulu, ulang kaji sikit apa kaitan antara unit-unit tu. Okey, jadi dalam satu tahun ada 12 bulan, satu dekad ada 10 tahun dan satu abad ada 100 tahun. Baik, kita jangan buang masa, kita tengok beberapa contoh yang melibatkan unit-unit ini. Okey, kita start dengan tahun dan bulan dulu. Okey, kita ada 26 tahun, 5 bulan, tolak 11 tahun, 9 bulan. Jawapan nak dalam tahun dan bulan. Okey, jadi dekat sini macam biasa bila melibatkan dua unit yang berbeza, cikgu lebih suka gunakan jadual T. Jadi kita masukkan mengikut unit. Okey, kita tengok pada soalan, kita masukkan nombor. Okey, sekarang ni kita nak selesaikan satu persatu. Jadi, kita tengok dulu pada bahagian bulan. Kita ada 5 nak tolak 9. Selalunya bila tak cukup untuk tolak, kita akan pinjam. Betul tak? Jadi, tak ada berbeza dengan yang ini. Yang ini pun bila kita tak cukup nak tolak 5 bulan dengan 9 bulan ni, kita akan pinjam di bahagian tahun. Okey, tapi satu perkara yang mesti kamu ingat adalah perkaitan antara masa. Banyak kali cikgu sebut. Okey, paling penting sekali adalah perkaitan antara kedua-dua unit tu. Jadi, kamu tak bolehlah pinjam 1 tahun dekat sini tambah 10 dekat bahagian bulan. Sebab itu yang biasa kita tolak, betul tak? Kalau tolak biasa, betul. Kita pinjam sebelah, lepas tu kita dapat 10. Tapi untuk unit masa, kita kena tengoklah apa unit dia. Jadi kalau dekat sini, kalau cikgu pinjam setahun, maknanya sini akan jadi 5 lah. Okay, cikgu pinjam setahun, bila nak bawa ke sebelah bulan, kita akan tambah 12. Okey, kenapa? Sebab dalam satu tahun ada 12 bulan. Jadi kalau kita dah pinjam setahun, pada bahagian bulan ni kita kena tambah 12 lah. Okay, kita akan tambah 12 dengan 5 bulan yang dah memang sedia ada. Okay, jadi 12 tambah 5 sama dengan 17 bulan. Okay, jadi cikgu ulang Cikgu pinjam setahun, okay, tapi setahun ni bersamaan dengan 12 bulan. Cikgu bawa ke bulan tapi kena tambah dengan 5 bulan yang sedia ada. Sebab itu cikgu dapat 17. Okay, jadi bila dah cukup, kita tolaklah macam biasa. Okay, 17 tolak 9, 8. 5 tolak 1, 4, 2 tolak 1, 1. Jadi, bila dah dapat jawapan, kita keluarkan daripada jadual T untuk dapatkan jawapan akhir 14 tahun, 8 bulan. Okey, dekat sini kita ada tolak berulang. Okey, berbeza dengan tambah. Kalau tambah, kita boleh tambah terus. Okey, tapi bila tolak, kena buat sikit-sikit. Okey, itu benda yang biasa dah, kita dah belajar dah sebelum ni. Okey, jadi bila kita tolak, satu perkara dulu yang boleh cikgu ingatkan pada kamu adalah kita tolak sikit-sikit, jangan tolak terus. Alright? Okey, so kita buat dulu jadual T, kita masukkan dulu yang pertama. Yang ni lah 23 tahun, tolak dulu dengan 10 bulan. Okey, 23 tahun, tolak 10 bulan, pastikan kamu masuk ikut dia punya unit lah. Alright, so dekat sini kamu tengok, ini of course lah tak cukup kan. Dah tak ada nilai sifar nak tolak dengan 10. Memang tak cukup. Okay, jadi kita akan pinjam 1 tahun. Okay, kemudian bila kita nak bawa ke bulan, sebabkan 1 tahun sama dengan 12 bulan, yang tak ada nilai ini akan jadi 12. Okay, kita pinjam setahun, jadi sebelah sini akan dapat 12 bulan. Okay, jadi 12 tolak 10, cukup untuk tolak, kita akan tolak seperti biasa dan kemudian untuk tahun tak ada masalah lah. Okey, sambung pula dengan 3 tahun 9 bulan. Okey, tolak 3 tahun 9 bulan. Okey, again, sekali lagi, 2 tolak 9 tak cukup. Jadi kita akan pinjam pada unit sebelah. Okey, unit sebelah ni adalah tahun. Jadi cikgu pinjam setahun dan sebab setahun itu bersamaan dengan 12 bulan, cikgu akan dapat 12 bulan dekat sini. Okay, tapi sebab dah memang sedia ada 2 bulan, jadi kita jumlahkan sekali.
Okey, jadi 12 bulan tambah 2 bulan, kita akan dapat 14 bulan. Okey, jadi barulah kita tolak. 14 tolak 9, 5. Okey, 21 tolak 3, 18. Okey, jadi jawapan akhir kita adalah 18 tahun 5 bulan. Okey, kita tengok dekad dengan tahun. Satu dekad bersamaan dengan 10 tahun. Okey, ingat berkaitan tu dulu. Okey, jadi kita masukkan dalam jadual T. Okey, tengok cukup ke tak cukup nak tolak. Okey, 7 tolak 8 tak cukup. Okey, jadi kita akan pinjam satu dekad. Tapi satu dekad lain dengan tahun dan bulan tadi. Satu dekad bersamaan dengan 10 tahun. Maka pada bahagian tahun ni kita akan tambah 10. Okey, tapi sebab dekat sini dah memang sedia ada 7, jadi kita tambahkan sekali 10 dengan 7 tu. Jadi akan dapat berapa? Akan dapat 17. Okey, cikgu pinjam satu dekad, bawa ke tahun akan tambah 10. Tapi sebab dah memang ada 7 dekat sini, jadi kita gabungkan sekali. Okey, untuk menjadi 17. Okey, jadi bila dah boleh tolak, kita tolaklah macam biasa. Okey, 17 tolak 8, 9. 10 tolak 4, 6. Jadi kita keluarkan jawapan kita 6 dekad 9 tahun. Baik, tolak berulang. Macam tadi cikgu ingatkan, kita akan tolak sikit-sikit. Okay, jangan tolak terus. Okay, jadi kita akan ambil dulu 7 dekad 1 tahun, tolak dulu dengan 14 tahun. Okey, tapi 14 tahun ni kita boleh terus tukarkan kepada dekad dan tahun. Yang ni kita dah belajar masa tajuk pertukaran unit masa. Jadi kalau kamu mungkin terlupa, kamu boleh scroll balik YouTube channel cikgu, kamu cari balik video tu. Okay, pertukaran unit masa antara dekad dengan tahun. Okay, jadi 14 tahun ni kita akan bahagikan dengan 10 untuk dapatkan satu dekad 4 tahun. Jadi bila kita dah tukar siap-siap, kita barulah tolak macam biasa. Okay, jadi macam tadi, 1 tolak 4 tak cukup. Cikgu akan pinjam satu dekad dan cikgu akan tambah 10 pada bahagian tahun. Tapi dekat sini dah ada 1, jadi gabungkan menjadi 11. Alright, jadi 11 tolak 4, 7. 6 tolak 1, 5. Barulah kita sambung dengan tolak 2 dekad 4 tahun. Yang ini tak ada masalah sebab 7 tolak 4 cukup. Jadi kalau cukup, tak payahlah kita pinjam pada bahagian dekad. Kalau cukup, kita tolak sahaja macam biasa. Okay, jadi 7 tolak 4, 3 tahun. 5 tolak 2, 3 dekad. Okay, jadi keluarkan jawapan kita, 3 dekad, 3 tahun. Okay, next. Abad dan tahun. 1 abad bersamaan dengan 100 tahun. Jadi kita tengok kena pinjam ke, tak payah kena pinjam. Okay, kita masukkan dulu. Ikut soalan. Yang ni memang sah-sah kita kena pinjam lah sebab kita ada setahun nak tolak dengan 34 tahun. Memang tak cukup. Okay, jadi kita akan pinjam pada bahagian abad. Okay, kita pinjam 1 abad, kita bawa ke sebelah tahun ni 100, kemudian kita gabungkan dengan apa yang soalan bagi. Jadi 100 tahun tambah 1 tahun, kita dapat 101 tahun. Jadi yang ni kita tolak lah macam biasa. Okay, kalau kena pinjam, kita pinjam lah. Okay, 101 tolak 34, kita akan dapat 67 tahun. 19 abad tolak 1 abad, kita akan dapat 18 abad. Okay, jadi kita keluarkan jawapan kita 18 abad, 67 tahun. Baik, tolak berulang pula. Yang ini kita buat dulu 2 nombor yang pertama. Okay, jadual T. 17 abad 90 tahun tolak 8 abad 23 tahun. Okey, yang ni kena pinjam ke? Tak perlu. Okey, yang ini tak perlu pinjam sebab 90 lebih besar daripada 23. Jadi memang cukup untuk kita tolak. So yang ni kita tolak lah macam biasa. Okey, kita akan dapat 67. Maksudnya kosong tolak 3 tak boleh. Pinjam dekat 9. 9 ni akan jadi 8. Kosong ni akan jadi berapa? Kosong ni akan jadi 10 lah. Janganlah kosong ni jadi 100 pula. Okay, itu kalau pinjam di antara 2 unit. Kalau dalam satu unit yang sama ni, kita tolak je macam biasa. Alright? Okay, 17 tolak 8, kita dapat 9 abad. Kemudian, kita nak tolak dengan 150 tahun. Macam cikgu cakap tadi,
150 tahun ni kita boleh tukar siap-siap kepada abad dan tahun. Supaya senang kita nak masuk jadual T. Okay, jadi cikgu dah buat satu video tentang pertukaran unit masa abad dan tahun. Jadi kamu boleh tengok balik. Jadi untuk tukar kepada abad dan tahun, kita akan bahagi 100 dan bila kamu bahagi 100, kamu akan dapat 1 abad 50 tahun. Okay, jadi bila dekat sini pun tak perlu pinjam sebab pada bahagian tahun pun cukup, pada bahagian abad pun cukup untuk kita tolak. Okay, jadi kita tolak seperti biasa. Okay, 17 tahun, abad kita akan dapat 8. Kemudian kita keluarkan jawapan kita, 8 abad 17 tahun. Okey, selesai pembelajaran hari ini. Cikgu harap kamu boleh faham apa yang cikgu ajar tadi. Jadi sekali lagi cikgu sentiasa ingatkan, yang paling penting sekali adalah perkaitan masa. Kalau kamu ingat perkaitan antara dua-dua unit, tak ada masalah jika diberikan sebarang operasi. Okey, jadi kita berhenti dekat sini. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.